Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena on. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Waalaikumsalam. kita akan mulakan sebentar saja lagi. Jadi sebelum kita mulakan acara kita, sedikit peringatan kepada semua yang telah hadir, yang telah masuk dalam link kita pada pagi ini. Sepanjang program ini berlangsung, dimohon untuk masing-masing semua off mikrofon. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi rakan-rakan yang buka video kamera, pastikan pakaian sopan dan sesuai, serta kawasan sekitar juga sesuai lah. Kalau berada di rumah mungkin ada anak yang mungkin baru nak mandi ke apa ke, mungkin boleh off kamera lah. Jadi dalam keadaan-keadaan tak sesuai, takut ada yang lalu lalang kat belakang, mungkin ada yang tak pakai tudung dan sebagainya lah. Jadi minta off kamera lah dalam keadaan tertentu. Okay, jadi program pagi ni kita akan langsungkan sekejap saja lagi. Jadi untuk kita ada ruangan chat. Jadi kalau ada sebarang soalan, boleh majukan di ruangan chat. Kita ada juga rakan-rakan usia akan jawab terus kalau ada kalau soalan-soalan tu yang straightforward. Kalau soalan-soalan tu lebih kompleks, mungkin penceramah akan jawab di hujung nantilah. Jadi untuk mengelakkan kita punya program drag terlalu panjang, jadi kita akan pilihlah beberapa soalan yang sesuai untuk dijawab pada penghujung sesi nantilah. Dan seterusnya untuk link kehadiran pada pagi ini akan diberikan 10 minit terakhir sebelum program. Dan kita akan tutup link tersebut 30 minit setelah program tamat lah. Jadi itu saja ringkasan ini. Mungkin boleh maklumkan kepada rakan-rakan yang belum lagi ya. Okey, Yan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Testing suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ceria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah ceria-ceria semua ya. Saya cuma nak testing suara dulu. Boleh dengar eh? Boleh jelas. Okey, alhamdulillah. Boleh dengar. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta sekarang 212 orang. Jadi saya rasa kita dah boleh mulakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bihi nasta'in la haula wa la quwwata illa billah. Program pada pagi ini Puan Rasmati binti Amsari, penolong pendaftar kanan unit persaraan dan penambatan bahagian pengurusan perkhidmatan BPP pejabat pendaftar dan seluruh ikuti program ini secara langsung melalui medium Webex. Pertama, malam sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah izin dan kurnianya, berkat kasihnya junjungan besar Muhammad SAW, berkat guru-guru kita, karamah dan hikmah kedua ibu dan bapa kita, maka dapatlah kita melaksanakan program pada pagi ini iaitu Upskill at BPD untuk siri yang ke-6 yang bertajuk Hak Eluar Persaraan, suatu perkongsian. Jadi sebelum kita memulakan program pada pagi ini, marilah sama-sama kita memohon keberkatan dan keselamatan untuk program kita. Marilah sama-sama kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada junjungan besar Muhammad SAW, kaum kerabat baginda, para sahabat baginda, kepada guru-guru kita, ibu dan bapa kita. Tak dilupakan doa untuk diri kita sendiri, mukminin mukminat, muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Amin. Moga program kita berjalan dengan lancar pada pagi ini. Jadi sebelum kita mulakan program pada pagi ini, izinkan saya untuk menerangkan sedikit berkenaan dengan program Upskill at BPD. Okay, program Upskill at BPD merupakan satu inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pejabat pendaftar sebagai suatu medium penyampaian maklumat perkhidmatan yang diurus oleh pejabat pendaftar. Okay, semua program pada pagi ini merupakan ke-6 yang bertajuk Hak Eluar Persaraan, suatu perkongsian yang akan mengupas persoalan berkaitan pengurusan persaraan. Program dahulu, saya maklumkan, kita telah mula dengan siri pertama berkenaan dengan kaedah penetapan gaji permulaan, siri kedua hal ehwal kenaikan pangkat staf pentadbiran, siri ketiga pengurusan dan pengambilan staf UiTM, siri keempat berkenaan dengan allowance penanggungan kerja EPK, dan yang siri yang terakhir yang telah diadakan hari itu ialah berkenaan dengan pengurusan permohonan beasiswa akademik. Okay, jadi itu siri-siri yang telah kita laksanakan sepanjang hujung tahun lepas dan jadi program pada pagi ini adalah program yang siri ini akan dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik untuk tontonan semula. Okey, jadi sebelum terus kepada acara, saya ingatkan sekali program pagi ini akan berlangsung selama 1 jam, yang mana pada 15:10 dan 15 minit terakhir kita akan bagi ruang untuk soalan dan jawapan Q&A. Okay. Bagi rakan-rakan yang mohon untuk bertanya soalan, boleh chat, kita akan jawab di akhir sesi lah. Seterusnya, mohon tuan-puan untuk mematikan mikrofon supaya tidak mengganggu program kita. Seterusnya, bagi rakan-rakan yang membuka video kamera, pastikan tuan-tuan berada dalam keadaan yang sesuai dan baiklah. Okay. Seterusnya, link ataupun pautan untuk kehadiran bagi jam latihan akan dibuka 10 minit terakhir program dan akan ditutup 30 minit setelah program tamat. Okey, itu yang semua kena ambil maklum ya. Semoga ingatan saya itu boleh melancarkan program kita dan mengelakkan gangguan-gangguan yang tidak diingini lah. Bagi tidak melengahkan masa, saya
dengan sebesar hati menjemput dan mempersilakan Puan Nur Asmawati binti Amsari tolong pendaftarkan persaraan dan penambatan bahagian pengurusan perkhidmatan penjabat mendaftar untuk menyampaikan taklimat dan perkongsian beliau bertajuk Hal Ehwal Persaraan Suatu Perkongsian. Dengan segala hormatnya saya persilakan. Kita 9 tahun. 10 tahun ni kan? Kedai BH kelas. Dia suruh hantar sini jadi bulan IC. Dah. Lepas tu bank ni. Government. Take a process. Dekat kita ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, semua boleh nampak ke apa yang saya share tu? Okay, Alhamdulillah. Okay, boleh dengar ke suara saya? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Okay, sebelum saya mulakan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada moderator kita, Encik Muhammad Nur Hisham. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Timbalan Pendaftaran kita, Puan Afina, BJSU kerana menyediakan platform ini, platform Upskill at BPD. Platform ini bertujuan untuk memberi informasi-informasi kepada warga UiTM. Dan platform ini juga kita boleh berinteraksi dan tuan-puan mendapat ilmu baru dalam perkongsian ini. Walaupun sekejap, 1 jam, mungkin kurang daripada 1 jam, tetapi info-info yang kami akan sediakan ni sangat bermakna lah. Mungkin tuan-puan boleh gunakan untuk persaraan akan datang nanti. Okey, di sini saya ingin share dengan tuan-tuan dengan puan-puan hal ehwal persaraan suatu perkongsian. Okey, sebelum saya mulakan, saya ingin menerangkan sedikitlah. Saya sebenarnya baru berada di unit persaraan mulai daripada bulan Mac tahun 2020. So maknanya ni dah setahun lah, genap setahun saya menguruskan urusan persaraan, sama ada pilihan, wajib, pencen terbitan. Jadi di sini saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan apa sahaja maklumat yang ada, dan saya minta izin untuk share juga slide ilmu-ilmu yang daripada JPA, di mana kita bukan sahaja share fakta, kita akan berkongsi isu-isu, mitos-mitos yang berlega-lega di fikiran tuan-tuan dan puan-puan lah, yang mana yang saya ada saya akan sharekan bersama. Okay, sebab saya pun dalam proses masih lagi belajar mengenai ilmu-ilmu persaraan. Okay, so dalam sesi sharing ini nanti kalau ada soalan boleh je chat. Rakan-rakan saya, staf saya akan membantu untuk menjawab soalan-soalan, dan jika ada masa diizinkan kita akan menjawab secara live lah. Alright. Okey, tanpa melengahkan masa kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Saya akan pergi kepada objektif sesi perkongsian ini ya. Kita akan tengok kepada peranan, tindakan, dokumen-dokumen yang digunakan dan proses. Okey, peranan tu adalah lebih kepada peranan bakal pesara itu sendiri, tanggungjawab bakal pesara itu. Apa yang perlu dilakukan, what's next. Contoh sebab kita ada persaraan wajib, persaraan pilihan kan. So kedua-dua ini dia memberikan tindakan yang berbeza. Alright. Kemudian tindakan apa yang perlu dilaksanakan oleh bakal pesara dan ketua PTJ. Untuk bakal pesara di PTJ perlulah berurusan melalui ketua pentadbiran masing-masing. Sebab di sini kita perlu kerjasama daripada bahagian pentadbiran, di mana nanti di dalam slide-slide yang akan datang saya akan menerangkan kerana ia akan melibatkan dokumen-dokumen yang perlu teratur, dokumen-dokumen lengkap, dokumen-dokumen yang perlu disemak di bahagian cawangan. Untuk staf di Shah Alam boleh terus menghantar dokumen-dokumen tersebut kepada kami, tak ada masalah lah. Cuma untuk yang di PTJ di cawangan kita nasihatkan untuk menghantar by post
Sebab kalau email dia takut berat, nanti dia dia tak boleh nak send through benda tu. Alright, dari segi dokumen pula, panduan dan dokumentasi persaraan kita akan tengok secara ringkas. Sebab at the same time, bila kita bagi borang persaraan sama ada wajib atau pilihan, kita akan ada checklist di situ, di mana bakal-bakal pesara boleh membuat rujukan di senarai semak yang kita sediakan. Alright, proses pula kita akan tengok proses di peringkat kita dan proses di peringkat GPA lah. Di mana di sini kita akan tengok proses-proses itu perlu berjalan dengan lancar. Dokumen-dokumen lengkap akan memastikan proses persaraan itu berjalan lancar. Sekiranya dokumen itu tidak lengkap, maka dia punya proses persaraan tu akan tersangkut dan akan menyebabkan kelewatan sedikit. Itu biasanya kita akan dapat query daripada KUAP. Selalunya kita akan dapat query daripada KUAP lah, di mana ada yang ada masalah dokumen tak lengkap. So nanti kita akan tengok dalam slide seterusnya. Okey, di sini saya ingin menerangkan maksud skim pencen itu, hak pencen merujuk kepada Seksyen 3 dalam kurungan 1 Akta 227 ataupun Akta 239, iaitu Akta persaraan pilihan, persaraan wajib. Pencen, ganjaran atau faedah persaraan lain yang diperuntukkan di bawah Undang-Undang Pencen bukanlah merupakan hak mutlak seseorang anggota. Okey, saya highlight bukanlah merupakan hak mutlak seseorang anggota. Seseorang anggota hendaklah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Pencen untuk melayakkannya menerima faedah persaraan tersebut. So maknanya kita ni sebagai pekerja penjawat awam, kita tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Pencen. So maknanya kita kena mengikut peraturan yang ditetapkan in order untuk kita mendapat pencen tersebut, sebab ia bukanlah hak mutlak kita. Maknanya kita juga terikat dengan undang-undang, kita terikat dengan arahan-arahan kerajaan. So kita kena akur apa-apa jua arahan daripada kerajaan, kita kena memastikan kita dalam keadaan yang teratur lah, maknanya dokumentasi ataupun diri kita sendiri tidak terikat dengan mana-mana undang-undang. Right? Alright, ini adalah definisi persaraan itu sendiri merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat, iaitu persaraan adalah perihal keadaan dan sebagainya bersara, taraf atau kedudukan sudah bersara. Pengecualian cukai juga diberikan ke atas pendapatan. Alright, yang ini kita tahulah, persaraan ni adalah satu fasa selepas kita berkhidmat di agensi kerajaan. Maknanya satu fasa the next step. Apa yang kita buat selepas kita habis dalam tempoh perkhidmatan. Tetapi tuan-tuan perlu ingat, walaupun kita telah pun bersara, kita masih lagi terikat dengan arahan-arahan kerajaan dari semasa ke semasa lah. Okay. Okey, ini saya dapatkan info share antara slide daripada JPA. Objektif skim pencen itu sendiri objektif dia adalah untuk memberi pengiktirafan dan penghargaan ke atas perkhidmatan cemerlang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan telah pun berkhidmat mengikut option 55 tahun, 56 tahun, 58 tahun, even 60 tahun. So skim pencen ini sebenarnya adalah satu pengiktirafan kerajaan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya pasti kita telah, tuan-tuan dan puan-puan, bakal-bakal pesara telah memberikan perkhidmatan yang cemerlang. Sepanjang tempoh perkhidmatan itulah kita dah buat terbaik, kita dah melakukan terbaik. So ini adalah salah satu pengiktirafan dan penghargaan kepada tuan-tuan, kepada bakal pesara. Okey, selain itu ia adalah jaminan saraan hidup setelah bersara. Maknanya selepas kita berkhidmat tu, selepas itu ini adalah jaminan saraan hidup kita. Okey. Ianya adalah pemberian tambahan anggota pesara akibat kecederaan, menghidap penyakit ketika bertugas rasmi atau meninggal dunia. Maknanya sekiranya tuan-puan walaupun kira tak sempat bersara, di dalam tempoh perkhidmatan tu berlaku musibah, berlaku kemalangan ataupun meninggal dunia. Skim pencen ni memberi manfaat juga kepada waris ataupun sekiranya berlaku musibah kepada tuan-puan itu sendiri. Kita ada pencen terbitan, kita ada pencen atas sebab kesihatan. Seterusnya, skim pencen ini juga adalah saraan hidup kepada orang tanggungan pegawai yang telah meninggal dunia. Maknanya ini adalah untuk waris. Waris sekiranya berlaku musibah itulah.
Okey. Kemudian ikatan ke atas anggota sektor awam. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ini mengikat kita sebagai sektor awam, kita maknanya kita tak terputus, kita masih lagi terikat kepada arahan-arahan kerajaan dari semasa ke semasa. Okey. Next, kita akan tengok ya. Sebenarnya pencen ini dia ada banyak. Tapi saya akan highlight dalam sesi ini saya akan highlight 2, tetapi yang 4 ni sebenarnya yang paling kerap kita proses, iaitu persaraan paksa di bawah Seksyen 10 Akta 227-239. Persaraan paksa ni adalah persaraan pilihan lah. Sebagaimana yang biasa kita dengar adalah persaraan pilihan. Maknanya persaraan paksa ni adalah persaraan wajib. Maknanya dia mengikut option. Option masing-masing sama ada tuan-puan memilih 55, 56, 58, 60. So ini adalah persaraan wajib. Okey, persaraan wajib ni kita tak boleh ubah. Once tuan-puan dah sign untuk option yang diberikan, memang tak akan berubah sampai bila-bila. Maknanya kita tak boleh nak extend. Tetapi kita boleh awalkan. Sekiranya tuan-puan option untuk 60 tahun, kita boleh membuat persaraan awal, iaitu next tu yang kedua adalah persaraan pilihan. Persaraan pilihan di bawah Seksyen 12 Akta 227 atau 239. So persaraan pilihan ni option kepada persaraan awal lah maknanya. Boleh dibuat dan nanti dalam slide-slide seterusnya saya akan terangkan bagaimana tata cara untuk membuat persaraan pilihan, permohonan persaraan pilihan. Yang ketiga adalah persaraan atas sebab kesihatan. Yang ini adalah kerana anggota awam itu, pejabat awam itu disahkan sakit. Okay, yang ni nanti kita akan jelaskan sikit lah. Saya akan lebih tumpukan kepada persaraan paksa dengan persaraan pilihan. Next adalah pencen terbitan. Okay, pencen terbitan ini adalah untuk anggota awam yang telah pun meninggal dunia dan kita akan proses dia punya pencen dia tu untuk waris. Okay. Okay, next kita akan tengok pihak-pihak yang terlibat ya di dalam proses menguruskan persaraan ini. Okay, definitely lah pihak yang terlibat adalah bakal pesara itu sendiri, di mana bakal pesara untuk persaraan pilihan membuat permohonan. Untuk persaraan wajib kita akan menghubungi bakal-bakal pesara melalui borang-borang yang telah diberikan semasa awal kursus pra-persaraan yang dia dah submit awal tu. Okay, pihak yang kedua adalah bahagian kami sendiri, iaitu bahagian pengurusan perkhidmatan BPP Pejabat Mendaftar, di mana kami adalah perantara antara JPA dan tuan-puan, di mana kami akan memproses, menyemak dokumen-dokumen, membawa ke jawatan kuasa, iaitu jawatan kuasa JKPSM ataupun MSM, untuk memproses permohonan tuan-puan. Kemudian kita ada pejabat pentadbiran kampus negeri, yang ni yang tuan-puan yang berada di cawangan, dinasihatkan untuk sebarang dokumentasi perlulah melalui pejabat pentadbiran kampus negeri supaya senang untuk dari segi pemantauan, dari segi semakan dokumen, so lebih teratur lah. Okay, yang seterusnya adalah pejabat bendahari kewangan. Yang ni kita akan berurusan apabila tujuan pembayaran penyelesaian LHDN, pengeluaran borang CP22B. So yang ni kita memerlukan kerjasama daripada pejabat bendahari kewangan. Kemudian Jabatan Perkhidmatan Awam sendiri sebagai badan yang menguruskan, badan yang meluluskan ya. JPA adalah badan yang memberi kelulusan persaraan tuan-tuan dan puan-puan. Cumanya untuk pemprosesan dokumentasi persaraan kita berurusan dengan KUAP. Di sini kumpulan wang persaraan diperbadankan. Maksudnya dia ada satu badan yang dilantik oleh JPA untuk menguruskan proses-proses persaraan. So maknanya apabila ada query-query, pertanyaan, dia akan melalui KUAP. So kami BPP akan berurusan dengan KUAP untuk memastikan dokumen dan proses itu adalah lengkap. Seterusnya adalah Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, di mana nanti bendahari akan keluarkan surat lah. Tuan-puan perlu berurusan sendiri dengan LHDN. KWSP bagi mereka yang memilih mencarung kepada KWSP, bukannya pilihan pencen, mencarung.
Kemudian kita ada LPPSA, itu lembaga perumahan, lembaga pembiayaan perumahan sektor awam. Yang ini pun tuan-puan, kita akan hanya keluarkan surat pemakluman. Tuan-tuan dan puan-puan perlu berurusan sendiri dengan LPPSA. Kita ada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Yang ini adalah untuk semakkan sekiranya ada apa-apa, tapi yang ni untuk persaraan pilihan saja. Wajib kita tak ada ni. Yang ni pihak kami yang akan uruskan. Kita akan masuk dalam sistem, daftar dalam sistem, buat semakan dan dia akan keluarkan status sijil lah. Alright. Alright. Seterusnya, sorry. Okay, kita akan tengok syarat-syarat permohonan ya. Dari segi perkhidmatan, kita perlu memastikan 10 tahun perkhidmatan yang layak diambil kira. Barulah tuan-puan boleh memohon. Tapi yang ni diingatkan ini adalah untuk persaraan pilihan. Okay. Tuan-puan perlulah disahkan ke dalam jawatan, telah pun diberi pemberian taraf berpencen. Okay, iaitu PTB. Dari segi umur pula, untuk staf pentadbiran berumur 40 tahun. Bagi staf UiTM, staf akademik, perlulah berusia 50 tahun dan ke atas. Okey, di sini kelulusan ya daripada Lembaga Pengarah UiTM dalam mesyuaratnya yang ke-40 bertarikh 28 hari bulan Julai 2001 telah pun membuat dasar, iaitu bahawa seseorang staf akademik hanya layak untuk memohon bersara secara pilihan sendiri apabila mencapai umur 50 tahun semasa permohonan. Okey, so mesyuarat Lembaga Pengarah UiTM yang ke-150 pada 16 Februari 2016 telah membuat keputusan perkara-perkara yang berkaitan dengan staf persaraan di bawah umur 50 tahun tidak akan dibawa di LPU sekadar untuk kelulusan di mesyuarat Majlis Sumber Manusia MSM. Maknanya untuk staf akademik boleh memohon, tetapi kita akan bawa ke jawatan kuasa yang berlainan, jawatan kuasa yang lebih tinggi, iaitu mesyuarat Majlis Sumber Manusia yang dipengerusikan oleh Chancellor. Untuk persaraan yang biasa, tak ada masalah, kita akan yang clear, kita akan bawa ke jawatan kuasa induk sumber manusia yang dipengerusikan oleh pendaftar sendiri. Alright, lain-lain adalah permohonan untuk bersara pilihan dibuat tidak kurang dari 8 bulan ya. Kena pastikan lebih daripada 8 bulan sebelum tarikh kuasa pilihan. Right? Perlu bebas daripada tindakan tata tertib atau tindakan mahkamah. So yang ni untuk permohonan tu, yang ni kena melalui ketua pentadbiran lah. Perlu mendapat sokongan, kena pastikan mendapat sokongan barulah dihantar kepada kami dalam tempoh 8 bulan. Tidak kurang. Okay? Sebab kami perlukan masa untuk memproses permohonan persaraan tuan-tuan dan puan-puan. Suka untuk diingatkan, kita menghantar dokumen kepada KUAP, JPA 3 bulan awal. So dari situ kita memang perlukan masa untuk penyediaan dokumen-dokumen. Nanti kita akan lihatlah jenis-jenis dokumen yang diperlukan. Okey, lain-lain syarat adalah seperti bebas daripada sebarang hutang di UiTM dan tidak terikat dengan sebarang syarat-syarat ikatan perkhidmatan kerajaan. Okey. Okey, antara dokumen-dokumen persaraan kita akan tengok. Okey, untuk bakal pesara perlulah menjadikan surat permohonan persaraan pilihan sendiri. Maknanya tuan-puan buatkan satu surat. Surat tu perlulah menyatakan, di situ boleh tengok tarikh kuasa persaraan pilihan dengan jelas, maknanya bila tarikh sebenar kuasa persaraan tersebut. Dalam surat itu juga perlu ada sokongan ketua jabatan, maknanya ketua jabatan menyokong di situ permohonan persaraan pilihan tersebut dan tuan-puan perlu menyatakan sebab kenapa untuk persaraan pilihan. Okey, permohonan ini kita akan bawa ke mesyuarat sama ada JKIPSM ataupun MSM untuk kelulusan di peringkat UiTM. Okey, untuk borang penginsyarahan harta dan liability terkini ya, tuan-puan perlu mengemas kini membuat penginsyarahan harta. Okey,
Kemudian surat kelulusan persaraan pilihan daripada UiTM, itu BPP ya, kami akan keluarkan. Maknanya surat yang kita bawa ke JKIPSM, ke MSM tu, kita akan keluarkan surat tersebut kepada tuan-puan. Okay, kemudian surat pelepasan bersih, ini yang saya maksudkan, semakkan dengan SPRM. Kita akan menggunakan sistem ESTK dan nanti kita akan dapat sijil lah kelulusan daripada SPRM untuk proses seterusnya. Okay, next adalah okay, kita akan tengok proses persaraan itu di peringkat kami. Okay, dia bermula dengan surat permohonan. Surat permohonan yang tuan-puan hantar tu yang lengkap, ada tarikh kuat kuasa, ada sokongan ketua jabatan, ada sebab-sebab untuk persaraan pilihan akan diterima di peringkat kami. Kami akan membuat kertas kerja. Sebelum buat kertas kerja, kami akan buat semakan lah. Sekiranya staff tu adalah daripada akademik, skim akademik, kita akan buat semakan dengan BKK. Jika ada apa-apa ikatan, clear semua, kita akan bawa ke jawatan kuasa untuk kelulusan di peringkat UiTM, iaitu sama ada JKIPSM ataupun MSM lah, mengikut syarat-syarat permohonan tadi. Kemudian kami akan keluarkan surat kelulusan, kita akan hantar kepada tuan-tuan dan puan-puan serta salinan kepada ketua PTJ pun akan dapat. Okay, sekiranya biasalah di semasa pandemik COVID ni, ada banyak yang surat-surat tak terima, tuan-tuan boleh je hubungi kami ataupun email untuk mendapatkan salinan surat-surat tersebut. Tak ada masalah. Okay, so kita akan keluarkan surat tersebut, surat keputusan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, JKIPSM, MSM akan diadakan sebulan sekali. So maknanya semua permohonan tuan-puan kalau masih kata terlepas, the next month kita akan bawa lah. So maknanya every month kita akan sentiasa memproses permohonan tersebut. Okay, ini untuk persaraan pilihan ya. Persaraan wajib kita tak akan bawa kepada kelulusan apa-apa sebab dia mengikut kepada option masing-masing. Okay, seterusnya next step adalah kita akan mendaftarkan permohonan tuan-puan itu di dalam sistem Hermes. Sistem Hermes ni dia akan link kepada JPA. So maknanya staff saya akan masukkan maklumat detail tuan-puan dan ketua jabatan, ketua unit. Kita akan membuat pengesahan. Okay, kita akan semak dokumen-dokumen tu sama dengan yang didaftarkan dalam sistem untuk diproses seterusnya. Sama juga dengan sistem ESTK, kita akan masukkan, staff saya akan masukkan maklumat-maklumat tuan-tuan dan puan-puan di dalam sistem dan SPRM akan membuat semakan dan sekiranya tak ada masalah, dia akan keluarkan sijil kelulusan, sijil bersih. Okay, next adalah semakan kepada RKP, rekod kenyataan perkhidmatan dan juga kenyataan cuti. Okay, yang ni memang sangat penting sama ada di Shah Alam ataupun di cawangan sendiri. Sebab untuk di cawangan RKP dia di print di peringkat cawangan dikemas kini. So sila pastikanlah peranan ketua jabatan semasa menyemak tu memastikan dikemas kini. Yang mana sebab kebanyakannya dah di auto shoot daripada sistem. Contohnya adalah pergerakan gaji tahunan, dia akan auto shoot, tak ada masalah. Cuma yang perlu diupdate sendiri tu kena pastikanlah ianya dikemas kini. Untuk kenyataan cuti pun sama ada peringkat PTJ ataupun bakal pesara itu sendiri perlu membuat semakan. Sebab kadang-kadang kita ada terima kenyataan cuti yang tidak lengkap. Contohnya macam ada cuti sakit yang perlu dibawa ke JKIPSM, contoh cuti sakit lebih 90 hari, ada cuti-cuti sakit yang tidak dikemas kini, maknanya kita tak pasti ada sijil cuti sakit ke tak. So benda-benda ni sekiranya tidak dikemas kini, tidak dalam keadaan teratur, dia akan menyebabkan kelewatan kepada proses persaraan itu sendirilah. Okay, tak kisahlah sama ada persaraan pilihan ataupun persaraan wajib, RKP dan kenyataan cuti perlu dalam keadaan teratur dan lengkap. Sekiranya tuan-puan berasa ragu-ragu sebab kami akan keluarkan juga surat semakan cuti di mana kita meminta bakal-bakal pesara itu membuat perancangan cuti. So at the same time, bakal-bakal pesara semasa membuat perancangan cuti tu boleh dah
semak cuti-cuti yang sebelum ni. Sekiranya ada cuti tanpa gaji ataupun yang cuti yang tidak teratur, boleh dikemaskini sebelum pesaran itu berlaku, sebab kalau ada sangkut nanti kita akan terima query lah daripada KUAP. Okey, lain-lain surat yang bahagian BPP akan keluarkan adalah seperti surat GCR, surat perancangan cuti kepada bakal pesara, LPPSA, surat pemakluman mengenai persaraan tuan-puan, tapi tuan-puan perlu berurusan sendiri dengan LPPSA, dan juga yang surat bendahari iaitu CP22B, surat daripada kepada LSDN ni lah. Right? Okey, ini adalah slide saya kongsikan daripada JPA. Kita akan tengok ya faedah-faedah persaraan. Okey, kita akan tengok ganjaran perkhidmatan. Apakah itu ganjaran perkhidmatan? Ganjaran perkhidmatan adalah bayaran yang dibuat setelah mengambil kira tempoh perkhidmatan anggota dalam perkhidmatan kerajaan yang boleh dimasuk kira dan gaji akhir diterima oleh anggota di dalam perkhidmatan kerajaan. Okey, suka saya ingatkan ya, untuk kenyataan cuti tu tadi, sebab bila sekiranya ada cuti tanpa gaji, sebab tuan-puan kena ingat cuti tanpa gaji tu dia tidak mengambil kira tempoh perkhidmatan. Sebab tu saya minta agar cuti-cuti ini dilihat semula. Sebab dia akan mengganggu tempoh perkhidmatan tuan-puan. Apabila tempoh perkhidmatan tu terjejas, nanti akan menyebabkan kurang ganjaran perkhidmatan yang tuan-puan terima lah. Okey, so next adalah pencen bulanan. Antara faedah yang kita terima adalah pencen bulanan yang tiap-tiap bulan kita terima. Ganjaran ni kita one off kita dapat. Pencen bulanan setiap bulan yang kita terima, peruntukan untuk menyediakan pendapatan kepada penjawat awam yang apabila mereka tidak lagi mendapat pendapatan tetap dari kerajaan, daripada pekerjaan mereka. Okey, ganjaran cuti rehat adalah award wang tunai yang diberikan kepada anggota perkhidmatan awam. Okey, yang ini adalah cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan. Mana kita carry forward, kita bawa ke GCR. Ada setengah orang dia panggil golden handshake yang mana kita akan cuba penuhkan sebanyak 150 hari maksimum. Okey, yang ni juga tuan-puan perlu semak. Sebab kadang-kadang kalau dah penuh 150 tu tak ada masalah. Yang tak cukup ni kadang-kadang di tahun terakhir tu ada nak carry forward. So boleh berhubung dengan moderator cuti untuk memastikan carry forward tu berlaku. So, kita dapat lihat ya kadang-kadang carry forward kita lambat sikit kita tutup sebab masalah kita tak boleh nak jana benda tu. Kita ada 17,000 staff kan. So benda tu akan ambil masa. Sekiranya dokumen perlu dihantar dalam masa 3 bulan sebelum dan proses carry forward tu belum berlaku, kita akan buat pelarasan. Cuma itulah moderator perlu ambil peranan kat sini untuk memastikan benda tu berlaku, dimasukkan di dalam sistem, dikemaskini di dalam sistem. Okey. Kemudahan perubatan. Okey, ini adalah rawatan perubatan mengikut kelayakan semasa berkhidmat. Alright. Persaraan wajib. Tadi kita tengok persaraan pilihan. Yang ni persaraan wajib. Okey. Okey, untuk persaraan wajib, dia tak ada borang permohonan, kita tak ada bawa masuk kelulusan, dia cuma tunggu saja. Di dalam option yang tuan-puan tanda tangan tu, so dia akan automatic kira lah nanti di dalam sistem tuan-puan boleh semak sendiri bila tarikh persaraan pilihan tarikh persaraan wajib tuan-tuan dan puan-puan mengikut option yang tuan-tuan dan puan-puan tanda tangan. Saya ingin ingatkan sekali lagi bahawa option ni memang fix, memang tetap. Melainkan ada arahan daripada JPA membuka untuk pelanjutan dan mungkin adalah, tapi buat masa ni memang itulah dia option persaraan tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita akan adakan kursus pra-persaraan di mana kursus pra-persaraan ni adalah anjuran daripada ILD. Dengan kerjasama pihak pendaftar, kami akan membantu menyediakan data-data maklumat bakal-bakal pesara yang bersara wajib.
biasanya kursus prapesaraan ni akan dibuat seawal 2 tahun sebelum tarikh kuat kuasa persaraan. Maknanya untuk yang baru-baru ni kita telah selesai kursus prapesaraan untuk kali pertama secara face to face ya. Fasa pertama di ILD Bandar Instech. Dan kita buat mengikut SOP lah yang ditetapkan seramai 75 bakal pesara. Di sini kursus-kursus akan diberikan seperti taklimat awal prapesaraan, kita akan panggil JPA, ada juga daripada Persutima dan lain-lain yang anjuran daripada ILD lah, ada beberapa speaker. So kursus ni diadakan khas untuk pesara wajib. Bagi pesara pilihan, sekiranya ingin menyertai kursus ni boleh berhubung dengan pihak ILD lah. Sebab tempat tu sangat-sangat limit. Okey, dengan SOP ni lagilah dia sangat terhad dia tengok kepada seat sebab apapun kita akan bagi priority kepada staf yang pesara wajib. Okey. Untuk dokumen pula kita akan memproses dokumen itu insya-Allah 5 bulan sebelum tarikh kuat kuasa. Semasa kursus prapesaraan ada bakal-bakal pesara yang telah menghantar borang-borang lengkap kepada kami. So nanti kita akan semak dokumen-dokumen tu. Yang belum hantar tak ada masalah sebab tuan-puan boleh hantar kemudian pun tak ada masalah sebab 5 bulan sebelum tarikh kuat kuasa kita akan semak semua sekali lagi sebab definitely maklumat-maklumat tersebut akan ada perubahan. Akan ada mungkin berlaku pertambahan ahli keluarga, akan berlaku kematian. So kita tak tahu. So maklumat-maklumat tu perlu dikemaskan semula lah. Alright, untuk cuti sebagaimana yang saya terangkan tadi, semakan cuti itu perlu dan juga perancangan cuti. Terutamanya kepada staf akademik yang mana ada sesi pembelajaran, kena berbincang dengan ketua jabatan, waktu-waktu yang boleh tuan-puan bermula untuk membuat cuti sebelum tarikh persaraan berkuat kuasa. Alright, GCR juga sebagaimana yang saya ingatkan tadi, tuan-puan perlu ingat kadang-kadang kita ada GCR yang dia tinggal 141 hari, 145 hari. So kita akan tunggu sehingga penama tu buat carry forward sebab sayang sikit je lagi untuk capai 150 hari dan kebetulan pada tahun terakhir tu memang ada cuti rehat dia. So kami di pihak persaraan kita akan tunggulah moderator untuk mengemas kini. So itu yang kami perlukan kerjasama daripada moderator di PTJ masing-masing untuk melihat mengemas kini dia punya carry forward cuti tu dilaksanakan. Okay. Okey, ini adalah dokumen-dokumen proses untuk persaraan paksa ataupun wajib. Tanggungjawab bakal pesara adalah bagi melengkapkan borang-borang yang berkaitan. Sebenarnya untuk bakal pesara wajib ni diorang tak perlu isi borang JPA yang tebal-tebal tu. Dia cuma perlu isi borang maklumat peribadi bakal pesara UiTM sahaja. Okay, lain-lain borang seperti borang JPA, urusan persaraan pencen, borang JPA BP2, CJ akuan berhutang, borang JPA wakil, permohonan skim A jika berkaitan, dan borang mengenai laporan pengesahan pakar berubatan jika berkaitan, yang ni kita akan print. Yang 3 biru tu je kita akan print. Sebab dia akan link dengan sistem Hermes. So bila bakal-bakal pesara wajib ni tak perlu nak isi. Tetapi untuk persaraan pilihan diorang kena isi lah sebab kita tak link dengan Hermes. Yang ni memang data tu memang dah sebab di option dia memang dah tetap, dah fix. Okay, so macam catatan nota di bawah tu, BPP akan cetak borang-borang berkenaan daripada sistem Hermes. Bakal pesara cuma perlu tanda tangan sahaja, meletakkan tanda tangan di borang tersebut. Cuma pada awalnya isi yang borang maklumat peribadi bakal pesara UiTM tu sahaja, sekeping 2 keping. Okay. Okey, apakah dokumen-dokumen yang perlu dihantar kepada pihak BPP? Kita perlukan kad pengenalan bakal pesara, tu kena hantarlah kepada kami. Maknanya tuan-puan
tak perlu isi borang, cuma prepare documentation saja. Kena pastikan dokumen-dokumen ni adalah lengkap. Okay, set borang maklumat bakal pesara yang dah isi tu. Kad pengenalan suami isteri, pasangan lah jika berkaitan. Sijil kelahiran, kita perlukan ya sijil kelahiran. So kena make sure ada. Sijil nikah, daftar perkahwinan jika berkaitan. Okay, yang ni pun perlu ada ya, sebab kadang-kadang ada juga query yang kita terima daripada KUAP memerlukan sijil nikah. Kadang-kadang dia tak jelas, dia macam blur. So kena pastikan dokumen tu jelas dan lengkap. Okay, sijil lahir dan kad pengenalan anak-anak di bawah umur 21 tahun sebab dia akan ada portion untuk anak-anak yang di bawah 21 tahun ya. Okay, dokumen keahlian KWSP bagi pesara KWSP. Semasa kursus prapesaraan hari itu baru-baru ni kami dimaklumkan dokumen tu boleh diprint daripada kios KWSP. Saya tak pastilah, tapi itu perkongsian daripada peserta yang hadir di kursus prapesaraan tersebut. Okay, penyata pinjaman perumahan daripada perbenaran LPPSA jika ada. So maknanya kalau tuan-puan dah pergi ke LPPSA nak menjelaskan apa bayaran perumahan tu, maknanya dah settle, ada surat daripada LPPSA itu bawa kepada kami. Nanti kami akan attachkan sekali dokumen tu di dalam dokumen-dokumen persaraan. Kita akan hantar ke KUAP lah, ke JPA. Alright, yang ni yang paling penting, penyata yang mencatatkan nombor kad pengenalan, nombor akaun, persendirian dan nama. Okay, sebab penyata kewangan ni dia bank statement pengesahan ni dia perlu ada 3 maklumat di dalam satu penyata tu. Dia perlu ada nombor akaun, nombor kad pengenalan dan nama tuan-puan. Nama tu tuan-puan kena pastikan nama adalah sama sebagaimana yang tertera pada kad pengenalan. Dia tak boleh contoh sebab kadang-kadang tuan-puan kena semak sebab ada juga nama yang dia ejaan dia berlainan daripada kad pengenalan. Sama ada dia kadang-kadang dia AB Abdul, ABD, Abdul AB. Dia tak sama dengan kad pengenalan. Tuan-puan boleh semak benda tu sebab bila kita hantar tak sama dia akan query balik lah. Kena buat pembetulan. So maknanya tuan-puan boleh semak awal lah. Di peringkat awal ni boleh semak. Sama juga yang ABD dot. ABD dia tak ada dot. So itu dia berlainan daripada kad pengenalan, memang KUAP JPA dia akan tolak, dia tak sama. Kemudian surat kelulusan mengambil kira perkhidmatan lepas jika ada. Ini mana-mana bakal pesara yang ada membuat MKPL, permohonan mengambil kira perkhidmatan lepas, tuan-puan ada surat kelulusan tu attachkan sekali. Sebab bila kita hantar dokumen RKP tu ke KUAP untuk disemak, sekiranya ada perkhidmatan lepas, dia akan ambil kira lah. So maknanya kena ada satu surat pengesahan mengatakan benda tu telah selesai dibuat. Okay, kemudian seperti biasa gambar terkini lah ukuran pasport. Okay. Alright, ini adalah tanggungjawab bakal pesara juga untuk melengkapkan borang CP22B bagi pesara pencen, CP22A, pesara KWSP. Alright, ini adalah borang dia. Suka diingatkan, bahagian pengurusan perkhidmatan akan mengeluarkan surat kepada bendahari. Ingat surat kita hantar kepada bendahari memaklumkan bahawa penambah-penambah ini adalah bakal pesara dan pejabat bendahari akan mengeluarkan surat kepada bakal pesara lah untuk dibawa ke LHDN bagi mendapatkan surat penyelesaian cukai SPC. So tuan-tuan dan puan-puan jangan dulu pergi terus ke LHDN. Tuan-puan perlu tunggu panggilan daripada bendahari untuk mendapatkan surat pelepasan tu bagi melengkapkan borang CP22B tu tadi. Alright. Sebab ada juga kes di mana bakal pesara terus pergi ke LHDN ya. So LHDN dia tak nak terima sebab tiada surat yang dikeluarkan oleh bendahari tu. So tunggu daripada surat daripada bendahari tu barulah boleh pergi selesaikan di peringkat LHDN. Okey. Okey, ini kita tengok balik yang pesara pilihan tadi. Syarat-syarat permohonan berumur 40 tahun, staf akademik 50 tahun. Kalau misalnya kata untuk yang sebagaimana yang saya maklumkan tadi lah, untuk permohonan biasa kita akan bawa masuk ke JKPSM. Untuk yang MSM adalah
permohonan staf akademik di bawah 50 tahun. Okey, untuk perkhidmatan perlulah memastikan 10 tahun perkhidmatan yang layak diambil kira, telah disahkan ke dalam jawatan, telah diberi pemberian taraf berpencen PTP. Okey, untuk 10 tahun perkhidmatan ni kita akan tengok ya sekiranya ada cuti tanpa gaji yang telah diambil, dia akan menjejaskan lah kalau misalnya kata contoh tuan-puan telah berkhidmat 10 tahun tetapi ada CTG selama contoh setahun. So dia akan tolak perkhidmatan, tuan-puan sekarang ni 9 tahun perkhidmatan tak boleh nak mohon lah. Dia hanya 10 tahun yang layak diambil kira. Alright, lain-lain adalah permohonan kurang daripada 8 bulan, kita tak akan terima. Dia mesti lebih daripada 8 bulan sebelum tarikh kuat kuasa besar pilihan, bebas daripada tindakan tata tertib, tindakan mahkamah, bebas daripada hutang UiTM dan tidak terikat dengan sebarang syarat-syarat ikatan perkhidmatan. Alright. Dokumen-dokumen yang diperlukan ya bagi persaraan pilihan, basically dokumen yang sama sahaja dengan persaraan wajib. Memang sama, cuma dia perlu ada surat permohonan persaraan pilihan sendiri. Yang saya maklumkan tadi, surat permohonan beserta dengan sokongan ketua jabatan, tarikh kuat kuasa dan juga sebab. Okey. Perlu ada borang pengisytiharan harta liability, surat kelulusan persaraan pilihan daripada kami dan SPRM. Itu kami akan sediakan lah. Okey, kenapa kita perlukan masa 8 bulan adalah kerana tempoh 3 bulan ni kita akan hantar ke JPA KOAP untuk proses. Kita memang kena hantar. Kalau kita lewat, KOAP JPA akan tolak. Okey, ketidakpatuhan kepada tempoh berkenaan sebagaimana yang dinyatakan dalam Perkeliling Perkhidmatan 4 tahun 2003 akan menyebabkan persaraan pilihan ditolak dan perlu meminda tarikh kuat kuasa persaraan pilihan. Okey, ini adalah faedah-faedah persaraan yang saya dah nyatakan tadi. Tuan-puan boleh tengok ya, boleh semak di sistem kios peribadi tempoh perkhidmatan tuan-puan berapa dan anggaran ganjaran. Di sini kita dah tambah baik di mana faedah persaraan yang tertera adalah secara anggaran. Kita dah maklumkan kat situ kerana kita perlu ingat sebab kelulusan adalah di peringkat JPA. Maknanya kita memproses dokumen, bila kita hantar ke JPA, JPA yang akan membuat pengiraan semula. So apa-apa yang dinyatakan di sistem e-kios peribadi itu adalah anggaran sahaja. Tuan-puan boleh semak dekat e-kios peribadi juga sama ada tempoh MKPL tu telah diambil kira ataupun tidak. Okay, so boleh semak lah mulai sekarang. Alright. Ini adalah kekangan ya, kekangan permohonan. Kekangan permohonan lewat diterima kalau kurang daripada 8 bulan akan menjejaskanlah proses persaraan itu. Sekiranya bakal persaraan lewat hantar dokumen, contoh persaraan wajib, masih lagi lewat menghantar, so proses pembayaran ganjaran tu pun akan lewat. So kita akan ambil masa dekat situ. Dokumen-dokumen yang tidak lengkap juga akan menjejaskan memberi kekangan kepada proses persaraan. Lewat untuk selesaikan LHDN juga akan menyebabkan ganjaran dan pencen tidak dapat dibayar dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, ini antara slide yang saya terima daripada JPA, saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Apakah dokumentasi persaraan yang perlu ada dalam kenyataan perkhidmatan? Okey, ini moderator di PTJ boleh ambil maklum lah. Okay, kita akan tengok tarikh lahir di kenyataan perkhidmatan, nombor kira WSP, tarikh lantikan perlu jelas, okay, tarikh sah jawatan perlu ada, tarikh pemberian taraf berpencen perlu ada. Sebab ia adalah salah satu syarat untuk proses persaraan ini. Kemudian jika ada MKPL, dia mesti ada pencantuman perkhidmatan lepas. Okey, dan perlu dimasukkan juga option umur persaraan 2001, 2008, 2011 dan juga gaji akhir pegawai. Okey, di sini ada query ya. Memang kami terima banyaklah query pasal gaji akhir ni. Yang mana ia melibatkan kenaikan gaji tahunan. Okey, untuk persaraan wajib sekiranya KG tuan-puan telah pun akan bersara tetapi belum sampai kepada pergerakan gaji tahunan perempuan, kita akan buat pelarasan, akan diberikan PGT khas lah untuk tuan-tuan dan perempuan. Katakanlah sebagai contoh, tuan-puan akan bersara bulan 5, tetapi kita dah hantar dah dokumen awal ni 3 bulan sebelum. Tetapi kenaikan gaji tu bulan 4. So kita akan buat pelarasan tu nanti. Pelarasan tu akan datang kemudian sebab
by hook or by crook, kita memang kena hantar dokumen tu 3 bulan sebelum tarikh persalinan kuat kuasa. So apa-apa berlaku dalam tempoh 3 bulan tu, maknanya kalau ada berlaku pergerakan gaji, berlaku kenaikan pangkat, kita akan buat pelarasan semula. Okey, ini fakta. Adakah pencen boleh difarai? Ini saya share, saya dapat daripada JPA. Adakah pencen boleh difaraikan atau diwasiatkan? Tidak. Pencen tidak boleh diwasiatkan atau difaraikan. Okey, apakah faedah persaraan? Okey, bolehkah kita pilih, saya tengok soalan ni. Bolehkah kita pilih siapa penerima pencen jika kita meninggal? Yang ini sebab kita ada waris kita akan tengok kepada waris tu. Kita biasanya akan menghubungi waris next kin tu lah. Maknanya dalam sistem Hermes tu isteri. So kita akan menghubungi isteri lah. Okey. Harap dapat menjawab lah soalan itu. Sebab untuk yang meninggal, untuk kes meninggal, dia lebih kepada pencen terbitan. Okay. Alright. Apakah faedah persaraan boleh dicukaikan? Okey, ganjaran kita tidak dicukaikan. GCR tidak dicukaikan. Tetapi untuk pencen 55 tahun ke atas tidak dicukaikan. Kurang 55 tahun boleh dicukaikan. Okey, apakah yang boleh dipotong dari faedah persaraan? Okey, hutang-hutang kepada kerajaan, contoh macam perumahan, okey. Tuntutan nafkah atas perintah mahkamah, potongan insolvensi bagi kes kebankrapan. Alright, apakah kriteria keadaan yang menyebabkan seseorang penjawat awam itu hilang kelayakan? Okey, ini penting ya. Hilang kelayakan atau faedah pencen. Letak jawatan, kita tak tuan-puan tak akan dapat pencen lah. So perlu diingatkan. So kalau nak letak jawatan tu memang ganjaran apa semua kita tak akan dapat. Okey, ataupun dibuang kerja. Sebab tu kita sebagai penjawat awam, kita terikat dengan arahan-arahan kerajaan dan kita perlu mengikut arahan dari semasa ke semasa. Okey. Apakah beza antara pesara persekutuan dengan pesara negeri? Okey, bayaran ganjaran GCR lah dengan kemudahan perubatan. Yang ni Badan Berkanun GCR ada di bawah UiTM. Okey, so maknanya ganjaran-ganjaran lain itu daripada JPA. Untuk UiTM kita akan cover untuk GCR dan kemudahan perubatan. Untuk pesara berkahwin dalam persaraan, adakah pasangan layak terima pencen terbitan? Ya, hanya 20 tahun dari tarikh persaraan pesara sahaja. So ini sekiranya ada perkahwinan semasa dalam tempoh persaraan, pesara itu sendiri kena maklumkan dekat JPA. Okey, so kita hanya menguruskan untuk staf dalam perkhidmatan. Sekiranya ada perkahwinan selepas tempoh persaraan tu, tuan-puan perlu maklumkan kepada pihak JPA, kepada pihak KUAP. Diorang akan kemaskini dalam sistem Hermes dan nanti diorang akan update lah kemaskini maklumat tu. Adakah anak layak terima pencen terbitan? Ya, layak untuk umur 21 tahun ke bawah dan belum berkahwin ketika kematian pesara. Yang ni anak berumur 21 tahun ke atas dilanjutkan sekiranya melanjutkan pengajian hingga ke ijazah pertama. Okey, ini juga kami banyak terima soalan. Sekiranya persaraan awal boleh tak dapat pencen tu? Kita kena merujuk kepada Seksyen 12 Akta 227 atau Akta 239. Maknanya permohonan tu kena lengkap dan kelayakan pembayaran pencen tu dia kena tengok kepada tarikh lantikan. Sekiranya tuan-puan adalah berada dilantikkan sebelum 12/4/1991, dia mengikut umur dan mengikut jantina pegawai. Saya pasti kebanyakan kita, saya tak pastilah kalau ada lagi yang sebelum melantikkan 12/4/1991. Cuma sekarang ni banyak kita dah di bawah lantikan selepas 12/4/1991, iaitu kita menggunakan pakai lelaki ataupun perempuan akan dibayar pencen pada umur 55 tahun. Okey. Okey, ini perkongsian isu dan mitos mengenai pencen, mengenai persaraan. Ini saya dapat daripada JPA, start JPA, saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, betul ke ada pesara yang terima pencen penuh itu kadar pencen sama dengan gaji terakhir? Tidak benar semua penjawat awam grade 1 hingga KSN, formula perkiraan faedah adalah sama. Okey, sebab ini
kita kongsikan apa yang dapatan daripada JPA, maknanya JPA pun terima pertanyaan-pertanyaan daripada bakal-bakal pesara ya. Okey. Betulkah letak jawatan layak untuk mendapat pencen? Okey. Untuk letak jawatan atau dibuang kerja, sebagaimana yang kita tengok daripada slide tadi, saya terangkan tiada sebarang faedah persaraan diberikan. So sebelum tuan-tuan dan puan-puan meletak jawatan tu, kena fikir betul-betul lah sebab tiada sebarang faedah persaraan diberikan. Perkhidmatan lepas hanya boleh diambil kira dan dicantumkan jika dilantik semula ke jawatan tetap selepas tahun 2012. Untuk lantikan sebelum tahun 2012, dia perlu meletak jawatan dengan izin. Kena ingat kalau tak ada dengan izin tu, dia tak akan ambil tempoh perkhidmatan yang sebelum tu. Untuk lantikan selepas tahun 2012, dia ambil kira. Okey? Okey. Saya pernah membuat tuntutan ke atas kemudahan perubatan ke atas diri saya, pasangan anak dan ibu bapa saya semasa sedang berkhidmat. Adakah segala tuntutan perubatan atau perbelanjaan yang pernah dibuat ini akan ditolak semasa perkiraan ganjaran persaraan saya semasa hendak bersara? Okay, ini daripada JPA. Tidak. Tiada sebarang amount daripada ganjaran persaraan ditolak ke atas segala tuntutan atau perbelanjaan yang pernah dituntut. Okey, perlu ingat kami di bahagian BPPP, kami hanya memproses segala kelulusan pembayaran apa jua perkiraan tempoh perkhidmatan ditentukan oleh JPA. So ini saya sharekan bersama tuan-tuan dan puan-puan jawapan daripada JPA sendirilah sebab apa-apa query kita akan majukan, kita akan rujuk dengan JPA dengan kuat. Alright. Ini kira perkongsian bersama lah. Okay. Kita boleh dapat satu pencen ke? Tidak benar. Ada 8 kategori skim pencen, iaitu pencen pejabat awam, hakim, setiausaha politik, ahli parlimen, adun, pemegang pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa, ahli sukan, orang awam. Maknanya penerima pencen terbitan tanggungan ex waris. Okay. Katanya ada skim yang boleh keluarkan ganjaran awal, sahih ke? Okey. Ini tuan-tuan dan puan-puan bakal pesara kena ingat sekarang ni dekat luar tu banyak sangat scam. Scammers memang banyak. So berhati-hati. Okey, JPA mengatakan tidak benar. Tiada satu skim pun yang boleh membuat pengeluaran duit ganjaran awal. So kena berhati-hati. Faedah persaraan termasuk bayaran ganjaran perkhidmatan hanya akan dibayar apabila pegawai bersara. Okey, so perlu ingat tu ya. Okey, kita ada membuat permohonan peminjaman menggunakan loan kerajaan. Habislah duit ganjaran kena potong sebab nak selesaikan pinjaman perumahan ni. Okey, tidak benar. Pesara mempunyai pilihan untuk membuat bayaran secara sekaligus ataupun bulanan. So di sini bakal pesara perlu berhubung dengan LTPSA sama ada untuk membuat pembayaran terus habis ataupun membuat potongan daripada pencen tuan-tuan dan puan-puan. So apa-apa tuan-puan perlu berurusan dengan LTPSA. Okey, ini antara contoh kes mahkamah. Sekiranya tuan-puan mempunyai kes mahkamah telah disabitkan dengan kesalahan, kita tidak akan dapat memproses persaraan tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun persaraan wajib sekalipun kerana kita akan menunggu sehingga selesai kes mahkamah tersebut, mahkamah telah mengeluarkan keputusan sehingga tu kita tak akan memproses apa-apa. Di sini dia tulis jika kes mahkamah atau tindakan tertutup yang masih belum selesai yang mungkin berkeputusan pegawai itu disabitkan atau dibuang kerja, perkhidmatan pegawai itu dianggap sebagai dilanjutkan atas cuti tanpa gaji. So kita tak akan proses, tuan-puan tak akan dapat apa-apa sehingga kes itu selesai. Okey. Jika pihak mahkamah atau lembaga tata tertib berkeputusan pegawai tidak disabitkan atau dibuang kerja, maka ia hendaklah bersara pada umur option tuan-tuan dan puan-puan itulah dan dibayar faedah persaraan dengan menolak tempoh cuti gaji tersebut. So ini di pihak JPA lah, kita cuma akan memproses dokumen, JPA yang akan tentukan. Okey, saya dah menghampir ke slide yang terakhir. Ini adalah pegawai-pegawai yang tuan-puan boleh hubungi. Ketua Jabatan Ketua Bahagian saya, Encik Muhammad Najib, Timbalan Pendaftar Kanan, saya sendiri dan
pegawai eksekutif saya, pegawai eksekutif kanan, Pak Nolia, boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi kami ataupun boleh emailkan apa-apa soalan, pertanyaan. Dan kita juga ada staff yang menguruskan secara detail ya. Cik Hasnizam, Kerani Kanan menguruskan untuk persaraan dokumentasi bagi staf akademik, dan Cik Nurul Fazlin binti Amir Kerani yang menguruskan persaraan bagi staf pentadbiran. Alright, kita ada soalan kan? Okey, andai kata kita meninggal awal, pewaris masih menerima. Ya, kalau kita meninggal awal, maknanya kita akan uruskan untuk pencen terbitan. Pencen terbitan kita akan uruskan. Next pewaris tu adalah sebagaimana yang didaftarkan di dalam Hermes lah, maknanya isteri yang seperti didaftarkan di dalam Hermes. Sebab tu kita minta untuk staff kemaskinilah maklumat di dalam Hermes tu. Alright. Okay, next. Saya sudah berkhidmat selama 10 tahun. Adakah layak kita mendapat pencen? Pencen sebenar mesti 25 tahun ke atas atau 10 tahun pun dah boleh. Okey, untuk perkhidmatan 10 tahun tu adalah untuk permohonan memohon bersara pilihan. Kena ingat dia untuk memohon bersara pilihan boleh. Kita tengok tempoh 10 tahun tu, tetapi menerima pencen tu kita rujuk yang tadi tu. Lantikan selepas 12 hari bulan 4 tahun 2000 berapa tadi? Yang tu dia dibayar pencen pada usia 55 tahun. Cuma tuan-puan akan dibayar ganjaran cuti rehat tu lah tuan-puan akan dapat. So saya rasa yang tempoh 10 tahun tu melayakkan tuan-puan untuk memohon persaraan pilihan. Okey. Saya juga nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pejabat untuk kita hubungi, kumpulan wang persaraan diperbadankan di Cyberjaya. Inilah tempat KUAP yang kami hantar dokumen-dokumen persaraan tuan-puan di sini. Dan bakal-bakal pesara juga boleh ya mendownload, memuat turun aplikasi semakan status persaraan di apps jpapencen.gov.my. Sebab kami pun download apps ni untuk semak. Sebenarnya senang kalau tuan-puan semak, download aplikasi ni, tuan-puan boleh lihat status terkini proses persaraan tersebut. Di peringkat pengeluaran surat ke, tuan-puan boleh nampak jumlah bayaran yang diterima. So melalui aplikasi ni senang. Tuan-puan hanya perlu masukkan nombor kad pengenalan saja dan data tu boleh dapat. Satu lagi yang saya ingatkan, untuk borang-borang yang tuan-puan isi tu kena pastikan maklumat tu betul dan borang tu diisi dengan tepat. Nombor telefon, email, alamat. So senang nanti bila kita nak kemaskini di dalam Hermes tu senang. Sebab maklumat-maklumat tu penting. Contoh yang macam ni lah, bila aplikasi tu dia akan melalui email. Alright, next soalan kita tengok. Adakah baki pinjaman perumahan dibayar menggunakan gratuiti walaupun saya dilantik sebelum? Okey, untuk pinjaman perumahan ni saya difahamkan kami hanya akan mengeluarkan surat kepada LPPSA memaklumkan yang tuan-puan akan bersara pada sekian-sekian tarikh. So tuan-puan perlu berurusan dengan LPPSA untuk semakkan seterusnya. Sama ada sekiranya telah pun menyelesaikan pembayaran tersebut, dia akan bagi satu surat penyelesaian. Kopi surat tu boleh bagi kat kami, ataupun sekiranya hendak membuat pembayaran secara bulanan, kena maklumkanlah dekat bahagian LPPSA. Okey, jika kita pencen pilihan ketika berumur 53 tahun, option pencen ialah umur 60 tahun, bilakah pencen akan mula dibayar? Okey, kalau kita rujuk kepada slide tu tadi, pencen akan dibayar ketika lantikan selepas 12 hari bulan 4 1991. Bayaran pencen akan dibuat pada usia 55 tahun. Okey, tapi saya akan semak semula dengan JPA. Nanti
Tuan bolehlah email kepada saya maklumat tu. Tetapi kalau kita rujuk kepada perkeliling Akta 227 Seksyen 12 ni menyatakan selepas lantikan 12 bulan 4 1991 kita akan bayar pencen akan dibayar selepas umur 55 tahun. So tak ada masalah kalau tuan memilih untuk option bersara pilihan. Alright. Saya memilih bersara awal, perlukah saya selesaikan pinjaman perumahan dengan duit gratuiti atau boleh memilih? Okey, yang ni macam saya maklumkan tadi, untuk perumahan tuan-puan boleh memilih sama ada untuk menyelesaikan semua pinjaman perumahan tu ataupun nak buat bayaran bulanan. Tetapi tuan-puan perlulah berurusan dengan LPPSA. Bahagian kami di PPP kami akan mengeluarkan surat pemakluman kepada LPPSA memaklumkan yang tuan-puan bakal bersara wajib atau bersara pilihan. Jadi tuan-puan perlu berurusan sendiri dengan bahagian LPPSA. Alright, saya rasa itu sahaja. Sekiranya ada apa-apa soalan, tuan-puan boleh je hubungi kami, staf saya ataupun email, tak ada masalah. Di portal di laman web pejabat mendaftar, tuan-puan boleh tengok. Okay, yang ni saya tunjukkan contoh aplikasi talian di laman web. Tuan-puan boleh juga like Facebook bahagian Pasca Perkhidmatan Pencen. Dia memang ada banyak informasi terkini. Dia sangat informatif dan sangat menarik. Tuan-puan boleh like dia punya Facebook tu ataupun sebagaimana yang saya maklumkan boleh download aplikasi atas talian tu untuk semak status terkini. Okay? So saya rasa itu saja. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana menyertai siri Upskill IBPD ini sesi ke-6. Terima kasih di atas soalan-soalan yang diberikan dan saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ni Jumaat yang terakhir di bulan Syaban ni, mengucapkan selamat berpuasa, selamat menjalani ibadah puasa. Tak lama lagi kita akan berpuasa. Dan sekiranya ada apa-apa lagi pertanyaan boleh je hubungi kami, hubungi saya dan tim saya untuk lebih pertanyaan lanjut. Okay. Sekian, terima kasih. Ha? Okay, Alhamdulillah selesai taklimat pada pagi ini. Cuma mungkin 5 kalau ada soalan yang rasa kebanyakan telah dijawab dan saya macam tak ada apa-apa soalan dah rasanya ni. Assalamualaikum, boleh saya tanya soalan? Boleh silakan. Okey, Puan Fairuzah daripada APP ya, Puan Asma. Terima kasih taklimat yang diberikan sangat jelas. Cuma saya ada satu soalan, satu tu saya nak clarification balik lah. Jadi soalan pertama saya, adakah apa-apa implikasi sekiranya seseorang staf terlebih mengambil cuti sakit? Contohnya macam Puan, saya terputus. Tak dengar. Ada soalan ke? Tak dengar. Puan Fairuzah, saya tak dengar. Saya tak dapat dengar. Soalan tadi terputus, Puan Fairuzah. Okey, tak apa. Saya ambil yang awal tadi. Saya dapat tangkap sikit je mengenai yang cuti sakit itu. Implikasi sekiranya ada cuti sakit. Okey, memang ada implikasi sebab sekarang ni kita menggunakan arahan terkini daripada JPA di mana cuti sakit yang melebihi 15 hari perlu dibawa kelulusan. So di sini saya ingin mengingatkan mana-mana staf yang bercuti sakit kena cepat-cepat upload
upload sijil cuti sakit tersebut ke dalam sistem, sebab kami di sini kami akan semak mana-mana cuti sakit yang melebihi 15 hari, maknanya betul ya Cik Syam? Tak, yang 15 hari untuk cuti sakit tu kita bawa ke JKIPSM. Okey, untuk yang 90 hari kita kena bawa masuk ke Jawatankuasa JKIPSM. Untuk 15 hari ataupun apa-apa cuti sakit lah kena upload. Kita kena clarify. Sebab nanti kita akan tengok ya, sebab bila ada hari-hari yang tidak hadir tu PTJ kena clarify sama ada staff tidak hadir bertugas tanpa izin ke, sebab benda tu akan melibatkan emolument. So bila pemotongan emolument, definitely cuti tanpa gaji, definitely dia akan jejaskan perkhidmatan. So di sini tu yang kita perlu teraturkan cuti-cuti tersebut. Bila kita tengok cuti, especially cuti yang lebih 90 hari ni, kita kena bawa ke Jawatankuasa untuk kelulusan. So bila bawa ke Jawatankuasa kelulusan, kita kena buat kertas kerja, kita kena ada evidence. So benda ni akan melewatkan proses persaraan itu sendiri. Dan bila kita bawa ke Jawatankuasa ni, Jawatankuasa dia bersidang sebulan sekali. So kita kena perlu detail benda tu lah. So di peringkat PTJ, kalau boleh kerjasama untuk memastikan cuti-cuti ni dikemas kini. Kita akan semak juga from time to time. Cuma kalau diri kita sendirilah sebagai staff, kita perlu bertanggungjawab untuk upload benda tu. Sebab kalau kadang-kadang kita lupa kan, bila kita dah MC kita tak upload segera, takut hilang, MC tu hilang. So dia akan implikasi tu kepada diri kita sendirilah. Alright. Okay. Assalamualaikum Puan Asma. Saya Jona daripada Waalaikumsalam. UMTM Perak. Ya, Waalaikumsalam Puan Jona. Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, Puan Asma ada dua soalan lah. Satunya, sekiranya kalau staf tu lantikan tahun 1992 lah, maksudnya bukan yang immediate pencen tu kan. Dia telah memilih option bersara 60 tahun. Tapi she decided untuk bersara pada umur 55 tahun. Jadi itu dikira sebagai bersara wajib ataupun bersara pilihan? Puan Jona, option dia 60 tahun kan? Betul. Kalau dia option 60 tahun, dia akan sampai bila-bila dia adalah 60 tahun. So bila dia nak bersara kurang lagi daripada option tu, dia dianggap sebagai bersara pilihan. Okey, sebab buat masa ni kita sebab kita tak ada terima apa-apa perkara daripada JPA untuk penukaran option tersebut. So sekarang ni di dalam sistem adalah option dia yang tertera adalah 60 tahun. So maknanya dia dah calculate lah siap tahun bersaraan dia tu. Sekiranya dia nak bersara awal daripada option yang ditetapkan daripada 60 tahun tu, maknanya dia adalah persaraan awal lah, persaraan pilihan. Bersara pilihan lah ya. Betul. Jadi kalau dalam kes tu, saya pernah juga tanya dekat contoh kalau nak naik ETS train lah. If let's say you pemegang kad bersara pilihan, diskaunnya kurang daripada wajib tau. Okey. Jadi boleh share tak yang itu? Apa benda perks yang you dapat bila dia pegang pemegang kad tu? Okey, sebab perlu diingatkan sebab yang ni dia details on kad faedah kad bersara tu. Ini lebih daripada JPA lah. Yang tu saya minta maaf saya tak ada maklumat tu, tapi saya boleh cuba dapatkan kelebihan-kelebihan kad bersara tu, nanti saya akan share dengan Puan Jona. Cuma yang tu kami tak ada details untuk kelebihan kad tu, saya tak ada benda tu. Buat masa ni. Thank you Pak Asma. Alright, sama. Okay, next soalan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak buat satu pertanyaan saya daripada Syahlam. Okay, saya akan bersara pada 22 bulan 6, 22. 20 hari bulan 6. Tapi kenaikan gaji 1 Julai. Jadi boleh ke kenaikan gaji itu diselaraskan sebelum saya pencen? Terima kasih. Okey, terima kasih ya Tuan. Sebab kita pergerakan gaji tu, kita mengikut sistem. Kita berurusan dengan LPG, pergerakan gaji tu memang dah diset.
mengikut bulan-bulan tersebut. Dan sebagaimana yang saya maklumkan, dokumen kita hantar 3 bulan sebelum. Maknanya bila tuan kata akan bersara bulan 6, dalam sebelum bulan 3 tu, bulan 2 tu kita dah hantar dah dokumen tu. So di sini kita memang akan hantar dokumen awal, baru kita akan buat pelarasan. Sebab dalam sistem kita baca dalam sistem sebab untuk unit kami ni kami tarik daripada sistem. So sistem hanya akan berubah apabila tarikh persaraan tuan tu lah. Cuma tuan akan diberi pergerakan gaji khas. Di sini kita akan bagi pergerakan gaji khas kepada tuan. Okey, faham. Mana ada peluang lah, maknanya sebelum pencen tu kenaikan bulan 7 mungkin boleh ditarik pada sebelum pencen lah. Maksudnya begitulah ya. Kita akan cuba keluarkan surat tu, cuma bergantung kepada sistem tu lah. Sebab kita akan hantar nama kepada LPG akan buat pertukaran tu. Ya. Okey, terima kasih banyak dan saya faham. Okey, last kursus pra-persaraan online bolehkah kursus pra-persaraan ni dibuat online? Okey, soalan daripada chat. Kursus pra-persaraan ni sebagaimana yang saya maklumkan, ia adalah anjuran pihak ILD. Kerjasama dengan pihak pendaftar, kami akan menyediakan data-data maklumat senarai nama bakal pesara wajib bagi tahun yang akan dibuat kursus pra-persaraan tersebut lah. Cuma anjuran ILD ni sebelum pandemik COVID ni, kita memang buat face to face. Kita adakan di ILD Bandar Anstad. Kita akan buat 2 kali setahun ya. Cuma semasa pandemik COVID melanda tahun 2020, kita terpaksa buat kursus pra-persaraan ni online. Masa tu saya baru masuk lah. Kita terpaksa delay kursus tu, saya rasa, dan kita buat sekali je pada tahun 2020 tu. Memang satu keadaan yang memang mendesak lah, ramai-ramai masuk kursus tu. Cuma pada tahun ni kita cuba buat face to face kerana ada permintaan daripada bakal-bakal pesara, di mana bila kita buat face to face tu lebih feel kan, kita attend, kita dengar ceramah berbanding dengan kursus online. So untuk tahun ni pertama kalinya kita buat semula secara face to face dengan SOP SOP yang telah ditetapkan lah. Okey, cuma next kursus untuk tahun ni kita ada dalam 300 lebih bakal pesara untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. So yang fasa pertama hari tu kita buat untuk 75 partisipan saja. So maknanya ada lagi baki. So yang next session tu terpulanglah kepada pihak LD sama ada untuk membuat kursus tu secara online atas talian ataupun melalui face to face. Nanti pihak LD akan maklumkan kot, saya tak pasti benda tu. Alright, so itu saja. Ada soalan lagi kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tadi minta maaf, line tak elok, tak berapa clear. Tadi ada sebut mengenai kalau staff tu dia tulis, dia tik untuk bersara 58, tapi kemudian buat permohonan bersara awal 52. Jadi daripada 52 ke 58 tadi macam mana jawapan tadi, dia dapat pencen atau dia dapat apa tadi? Saya tak dapat dengar, line putus masa tu. Silakan. Terima kasih. Okey, untuk option 58 tetapi dia membuat persaraan pilihan pada 52 tahun. Okey, dia akan dapat ganjaran cuti rehat dia yang daripada UiTM. Cuma untuk pencen bulanan tu, kalau kita merujuk kepada pekeliling, menyatakan lantikan, sebab kita kena tengok lantikan dia lah. Lantikan pada 12 hari bulan 4 1991 menyatakan lantikan selepas 12 hari bulan 4 1991 pencen akan dibayar pada usia 55 tahun. Okey, kita pegang pada itu. So maknanya 55 tahun dia akan terima pencen dia lah sebab dia dah pesara pilihan. Sehingga 55 tahun ni. Okey. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Hello. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita buka last soalan ya. Okey, Silakan. saya nak kalau ada siri webinar untuk prapsaraan sebab saya pencen biaya, saya tak ada input. Boleh tak saya dapatkan tu? Siri of apa? Training tu. Thank you. Okay. Alright. Untuk kursus prapsaraan ya, sebab saya memang kami di Pejabat Pendaftar pun terima banyak request untuk menghadiri kursus-kursus ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekiranya berminat untuk menghadiri kursus prapsaraan boleh menghubungi pihak LD. Sekiranya sebab seating arrangement tu pihak LD yang akan tentukan sebab kita tak tahu program tu diadakan secara face to face ataupun online. Tengok kepada respon para peserta. So saya nasihatkan kat sini mungkin advice saya lah, tuan-puan boleh menghubungi pihak LD membuat permohonan untuk menyertai kursus tu. Sebab saya tengok ramai memang berminat untuk menyertai kursus tu. Mungkin seronok. Memang saya first time saya pergi kursus tu, bila kita tengok attend, memang daripada penceramah-penceramah dia memang sangat best. Daripada JPA, daripada Pustima, ada daripada sukan. So memang sangat informatif lah. So siapa yang berminat mungkin boleh menghubungi pihak ILD untuk menyertai kursus tersebut. Sebab sebagaimana yang saya maklumkan, sebenarnya kursus prapsaraan ni kita buat untuk pesara yang wajib 2 tahun sebelum dia punya tarikh kuat puasa persaraan tu lah. Tapi kalau orang lain yang ingin menyertai sama ada persaraan pilihan ataupun yang terlepas kursus tersebut kena membuat permohonan lah kepada pihak LD. Alright, itu saja. Terima kasih. Okay, setakat itu saja soalan-soalan yang kita boleh live kita pada pagi ini. Yang lain insyaAllah boleh hubungi pada penama-penama yang senarai nama yang dinyatakan pada slide tadilah. Selesai taklimat pada ini, saya mengucapkan terima kasih kepada moderator pada pagi ini. Sorry, moderator kan? Minta maaf. Asulah. Okey, terima kasih kepada penceramah kita Puan Rasmati binti Amsari, pendaftar kejuaraan dan bahagian perkhidmatan BPP, Pejabat Pendaftar dan atas taklimat yang cukup lengkap dan harapnya boleh dikongsilah kepada rakan-rakan yang tidak dapat hadir pada pagi ini. Terima kasih juga kepada warga pejabat pendaftar yang boleh hadir dan seterusnya boleh jawablah kepada rakan-rakan lain di PJJ lain yang tak dapat hadir. Jadi link telah di-share pada tadi 10 minit 5 minit awal tadi sebelum tamat tadi. Jadi boleh teruskan pendaftaran untuk jam latihan. Semoga kita berjumpa lagi di siri-siri Upskill at BPD yang akan datang. Jadi boleh sentiasa semak email dan pemakluman-pemakluman daripada pejabat pendaftar. Sehingga itu kita berjumpa lagi di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Selamat berpuasa. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Puasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih pengajar. Ganjur boleh tolong hantar link semula. Tadi saya dah tak dapat ya. Saya pun tak dapat link. Mohon email ke ataupun kat mana saya nak dapatkan link tu berkenaan. Terima kasih.
Sebentar ya, kami akan sertakan link. Okey, link telah pun dihantar. Mohon untuk semua mengisi link tersebut lah. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih.